Okey, puasa selepas 15 Syaban. Apa hukumnya? 15 Syaban. Macam ni. Sekarang ni dah masuk Ramadan. Hari tu kan orang bahas benda ni kalau dalam kitab fiqh dah 1400 tahun dah. Dalam perbahasan fiqh dah 1400 tahun. Kitab fiqh mungkin tak sampailah sebab mula ditulis kitab-kitab fiqh ni agak lewat sikit kan. Okey, macam ni. Setiap tahun bila mai bulan Syaban, kita akan dengar hukum puasa selepas 15 Syaban haram. Antara mesej yang saya dapat, betul ke ni ustaz? Puasa sehingga hari ni 2020 punya zaman ni orang masih bertanya betul ke hukum ni ustaz? Padahal hukum tu dah ribuan tahun dah dibahaskan, dah lama. Maksudnya tak apa, kita mencari, menambah ilmu. Hukumnya apabila masuk Syaban, lepas 15 Syaban haram berpuasa. Betul, itulah mazhab kita Syafi'i. Kecuali puasa wajib seperti puasa qada ataupun puasa nazar. Ataupun ada lagi tak? Ada. Ataupun puasa sunat yang sudah menjadi kebiasaan. Contoh memang dia duk puasa Isnin Khamis. Kalaupun dia tak puasa sepanjang tahun, contohnya dia puasa Isnin Khamis start 1 Syaban tu. Start bulan Syaban, awal Syaban dia puasa Isnin Khamis, dia start Isnin Khamis, maka lepas 15 Syaban dia boleh puasa. Mana-mana hari yang dia nak selepas 15 Syaban. Walaupun dia tak puasa sunat sepanjang tahun. Dia bukan syarat kena puasa sunat dah start daripada awal tahun, tidak. Tuan-tuan, okey. Ataupun nyambut 3, dia boleh puasa selepas 15 Syaban itu sekiranya pada 15 Syaban dia berpuasa. 15 Syaban tidak haram lagi. 15 Syaban dia puasa sunat. Okey. 16 boleh tak dia nak puasa? Boleh, sebab dia telah berpuasa 15 Syaban. Maka dia boleh berpuasa mana-mana hari selepas tu dalam bulan Syaban. Contoh A, daripada 1 Syaban sampai 14 Syaban tak ada puasa sunat langsung. 15 Syaban A ni yang bernama A ni dia puasa sunat. Boleh tak dia nak puasa sunat lepas tu 16 Syaban, 17 Syaban? Boleh. Jawapannya boleh. Itu masalah pertama. Masalah kedua, B. Orang ni nama B. Sepanjang tahun dia tak puasa sunat, masuk bulan Syaban dia puasa Isnin Khamis. Boleh tak dia nak puasa selepas 15 Syaban? Jawapannya boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia ni tak pernah puasa sunat. Sampailah masuk Syaban pun tak pernah puasa sunat, sampai 15 Syaban pun tak pernah puasa sunat. Masuk 16 Syaban dia berasa macam nak puasa sunat, rasa semangat nak puasa sunat 16 Syaban. Yang tu tak boleh. Hukumnya haram. Untuk orang hak saya bagi contoh tak sah ni, untuk puasa sunat. Tak boleh puasa sunat pada 2 hari raya. Bukan hari raya kedua. Pada 2 hari raya, iaitu hari raya Aidil Adha dan hari raya Aidil Fitri. Tak boleh. Raya pertama Aidil Adha tak boleh puasa, haram. Raya pertama Aidil Fitri tak boleh puasa, haram. Dah haram, berdosa, tak dapat pahala, berdosa lagi. Nombor 2, haram berpuasa wisal, puasa sambung-sambung. Apa hukum puasa tak buka-buka selama 2 atau 3 hari? Puasa tak buka langsung 2 atau 3 hari, hukumnya haram. Puasa ini dinamakan puasa wisal. Contohnya hari Ahad dia puasa sampai maghrib tak buka. Dia sambung sampai Isnin pula, sampai maghrib tak buka juga, haram. Dan ia adalah khususiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa wisal ialah puasa 2 hari atau lebih yang dilakukan terus menerus tanpa melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa, ia haram dilakukan. Okey, menurut pendapat sebahagian pendapat para ulama ia makruh. Tapi haramlah. Kita ambil yang pendapat yang
yang mu'tamad. Hukumnya haram. Okey, puasa wisal, sambung. Bab 13, sikap dan etika ketika puasa. Puasa tapi kuat muhung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Puasa dan kuat muhung. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. di dalam masyarakat ni ada orang bohong itu menjadi darah daging dia. Menjadi darah daging. Sehingga dalam rumah dia, ahli keluarga dia tahu dia ini pembohong. Di tempat kerja, semua staf tahu dia ini pembohong. Dalam kampung tu tahu dia ini pembohong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam umur hidup saya, tuan-tuan, ada saya jumpa 2-3 orang. Allahu akbar. Ini. Nas'alullah al-afiyah. Nas'alullah al-afiyah. Sedih tengok orang yang diuji oleh Allah SWT dengan sifat bohong. Okey. Sah tak puasa orang bohong? Jawapan dia sah, tapi tak ada pahala. Tapi tak ada pahala. Habis. Bahkan boleh menghapuskan pahala. Bahkan disebut dalam satu hadis yang sahih bahawa Allah SWT tak perlu untuk dia berpuasa. Orang yang tak pandai jaga mulut dan akhlak, Allah tak perlu kepada dia fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Itu teks dia. Untuk dia meninggalkan makanan dan minuman dia. Hadis sahih. Subhanallah. Jadi puasa jagalah. Kalau kita tahu orang tu suka mengumpat dan mengadu domba ataupun menyebarkan buhtan, tuduhan, suka tuduh orang itu dan orang ini, jauhkanlah diri kita dalam bulan puasa ni. Lah PKP, semua duduk dalam rumah ya. Alhamdulillah, tak jumpa kawan-kawan ke apa ke. Boleh tingkatkan puasa. Boleh tingkatkan pahala puasa, kualiti puasa, insya-Allah. Dalam masyarakat, tuan-tuan, yang ni banyak, bukan majoriti, saya tak sebut majoriti, saya sebut banyak sebab saya jumpa kan. Banyak, iaitu mereka-mereka yang bila mai bulan Ramadan dia puasa, aurat tak tutup. Ramai tak? Mai bulan Ramadan puasa, semayang tak? Ramai tak? Subhanallah, ramai kan. Yang ni memang kita jumpa. Maknyah pun puasa Ramadan. Maknyah pun puasa. Semayang tak? Kan? Semayang tak? Maksudnya bukan nak sebut maknyah tu, maksudnya nak sebut ramai lah. Budak-budak, anak-anak remaja tak semayang, sepanjang tahun tak semayang, tapi mai Ramadan puasa. Ada yang Ramadan pun tak, semayang pun tak, tapi ada satu grup ni dia puasa, dia jadi macam dia main roh semacam setahun sekali, dia semangat. Saya renung balik, saya mendapati bahawa orang ni bila dia tak puasa, dia nak sambut raya tu tak best. Dia sendiri rasa tak best, rasa tak bernilai, rasa tak. Maka bila mai Ramadan dia puasa supaya dia seronok untuk sambut raya tu. Wallahu a'lam. Okey, ini nombor 3. Hukum yang ketiga, menjual makanan dan minuman pada waktu siang Ramadan. Apa hukumnya? Yang ni masih banyak. Tahun ni PKP jadi susah sikit. Hikmah banyak. Tahun ni hikmah PKPD ni banyak hikmah yang subhanallah kalau nak disenaraikan. Kuranglah berlaku orang jual makanan siang-siang Ramadan ni. Tidak boleh ataupun haram menjual makanan dan minuman pada waktu siang Ramadan mengikut pendapat yang lebih sahih pada orang Islam ataupun bukan Islam, kerana ia termasuk dalam membantu melakukan maksiat. I'anah 'alal ma'siyah, at-ta'awun 'alal ma'siyah, dengan catatan penjual yakin pembeli yang Islam akan memakannya pada siang Ramadan.
Contoh macam ni, niaga siang Ramadan tu, orang berniaga bazar Ramadan tu takkan haram. Sebab itu di Malaysia ni alhamdulillah dia letak satu waktu niaga awal sangat tak boleh. Sebab kalau nasi campur bulan Ramadan pukul 11 siap dah semua lauk. Yang tu nak buka puasa pukul berapa tu? Pukul 3.30 petang ke pukul 2 petang ke buka puasa hak maghrib. Awal sangat pukul 11 dah siap dah nasi campur. Maka di Malaysia ni diletakkan had, saya rasa pukul 3, tak silap saya pukul 3 petang baru boleh berniaga. Kalau sebelum tu kena dengan penguat kuasa. Bagus kan, peraturan yang sangat baik, sangat baik. Ada perbahasan tu dalam fiqh, alhamdulillah, no. Jadi saya nak ingatkan diri saya yang pertama dan semua peniaga-peniaga makanan, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Yang menjual makanan kepada orang yang memang dia tahu orang-orang tu tak berpuasa. Bahkan kedai yang dia masak tu dia tak buka pun pintu depan, masuk ke belakang. Ataupun kedai itu memang telah diketahui umum kedai ni akan menjual makanan untuk orang yang tak puasa dalam bulan Ramadan. Ada ni saya bukan buat contoh. Ini bukan saya buat contoh. Di mana-mana pun ada di dalam Malaysia ni. Umum mengetahui. Lagi tak malu tu kadang masuk dengan uniform lagi. Ada tuan-tuan. Allahu Akbar. Malu, malu. Masuk pintu belakang beli, ataupun tak masuk pintu belakang, pintu depan, dua-dua pintu tutup, cuma kena pergi buka, ketuk sikit, masuk, bukit-bukit pergi makan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau 200 orang yang membeli itu kesemuanya makan dalam siang bulan Ramadan dan tidak berpuasa, tokek kedai menanggung 200 dosa besar pada hari pertama itu. Hari yang dia jual tu 200 dosa besar. Hak tak puasa tu dia tanggung satu je dosa besar diri dia. Tokek tu kalau 200 orang main beli, 200 dosa besar dia tanggung pada hari tu. Ittaqillah. Semua orang buat dosa, semua orang ada dosa. Tetapi ada orang yang bila dia buat dosa, dia sudah tidak merasakan dosa dan bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Ini tanda hati nurani dia yang di dalam ini telah pun hitam keseluruhannya. Tidak ada seinci pun di hati dia ruang untuk menerima cahaya daripada Allah SWT. Ini bahaya. Kena cuci, bagi ada bersih untuk masuk hidayah Allah, rasa takut dan gerun.